Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sama-sama kita lihat dalam fiqhul muamalat, dalam bab fiqh muamalat ini mengenai jualan yang mempunyai najis, sama ada berbentuk makanan ataupun minuman yang mempunyai alkohol ataupun yang bernajis. Makanan ataupun minuman yang mengandungi alkohol, maka hukumnya di sisi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia tidak haram sekiranya, dengan syarat sekiranya tidak sampai kepada haddul iskar, tak sampai kepada batasan yang memabukkan. Itu di sisi pendapat Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama mutaakhirun, di kalangan ulama-ulama Hanafi ni, mereka memfatwakan dengan fatwa pendapat daripada Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullahu ta'ala, iaitu mengikut mazhab jumhur. Apa dia? Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Berbeza dengan pendapat Abu Hanifah tadi. Pendapat Abu Hanifah, bila sebut tentang alkohol yang tidak sampai kepada had, batasan yang memabukkan, maka tak haram. Pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat ulama-ulama mutaakhirin di kalangan mazhab Hanafi ni, mereka mengikut pendapat daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan mengikut pendapat majoriti di kalangan ulama, apa yang sekiranya banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Tetapi fatwa ini mahalluha at-tanawul mubasharatan, maksudnya mengambil alkohol secara mutlak. Dia tak campur apa-apa, mengambil alkohol semata-mata. Adapun sekiranya dicampur alkohol tersebut dengan sesuatu yang lain, maka sekiranya berlaku perubahan. Perubahan maksudnya tidak lagi dinamakan alkohol sebab ada campur bahan lain, maka hukumnya halal untuk mengambil minuman ataupun makanan tersebut. Tapi perlu diingat, wajib istihalah perubahan tersebut binqilabi mahiyatil kuhul, iaitu alkohol tadi dah berubah, memang tidak ada alkohol lagi dalam tu. Itu dipanggil istihalah. Tapi berbeza dengan mazhab Syafi'i sebenarnya. Mazhab Syafi'i, dia hendaklah benda tersebut, alkohol tadi, berubah dengan sendiri, tak bercampur dengan bahan lain. Kita lihat innallaha harramal khaba'is, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang tak baik. Allati hiya dam, perkara-perkara yang kotor, yang cemar, iaitu darah, al-maitah, bangkai, daging babi dan seumpamanya. Apabila berlaku sesuatu yang kekotoran, benda yang bernajis dalam air ataupun selain daripada air, cecair dan sebagainya, kemudian dia larut dalam air ataupun cecair tersebut, lam yabqa hunaka damun wala maitah wala lahmu khinziri aslan, kama anna al-khamar idza stuhlikat fil ma'i lam yakun asy-syarib laha syariban lil khamr. Sama juga, sesuatu yang bernajis jatuh ke dalam air ataupun cecair, maka dia larut dalam tu, dan tak ada lagi di sana dalam air tersebut, tidak ada darah,
tidak ada lagi warna darah, tidak ada lagi bau bangkai, tidak ada lagi daging babi dalamnya. Seperti mana arak bila mana telah berubah dalam cecair ataupun air, lam yakun syaribu laha syariban lil khamr. Orang yang minum tadi tidak dipanggil sebagai minum arak lagi, sebab tak ada alkohol dalam tu, dah sudah berubah. Itu dalam masalah cecair. Jadi kesimpulannya mengenai dengan cecair ni, sekiranya jatuh dalam air tersebut najis, arak ni najis lah, darah ke bangkai pun najis walaupun dia bukan cecair. Hukumnya seperti mana arak jatuh dalam cecair ataupun air kemudian berubah, maka orang yang minum air tersebut tidak dipanggil minum arak. Wa ammal musakkirat al-jamidah, perkara yang memabukkan tapi bukan cecair, berbentuk jamid, berbentuk pepejal, seperti mana ganja, dadah dan sebagainya, maka dia tidak najis. Berbeza dengan arak, berbeza dengan arak najis, dadah semuanya tidak najis. Kalau bawa dalam semayang pun sah. Arak terkena titisan arak, bawa dalam semayang tak sah. Wasti'maluha al-mubah mungkin. Dan masalah dadah semua ni, penggunaan dia harus itu harus yang memungkinkan untuk berubat ataupun untuk maksud-maksud yang lain, untuk maksud ada tujuan yang lain, itu dibenarkan. Bila mana boleh untuk berubat ataupun tujuan-tujuan yang lain, maka harus juga tujuan-tujuan yang bermanfaat, maksudnya, maka haruslah menjualnya di sisi syarak. Maka zahir perkataan ulama menyebutkan idza alimal bai'u, apabila seseorang penjual mengetahui orang yang membeli ni akan menggunakan barang tersebut li ghardin ghairu masyru', untuk tujuan yang tidak disyariatkan, maka tak boleh jual kepadanya. Kalau dadah kita jual dengan dia, maka rosak dia, bukan untuk perubatan, untuk benda lain, maka tak boleh jual hukumnya. Dan syarat ini ataupun qaid ini ulama Hanafi tidak menyebutkannya. Sebab menjual sesuatu yang kita tahu orang tersebut tak manfaatkannya, maka tak boleh jual. Di sisi hukum, ulama fiqh menyatakan hukumnya haram, walaupun sah. Jual pisau ni bukan untuk potong daging, nak bunuh orang, memang kita dah tahu dia nak bunuh orang, maka tak boleh jual. Jual anggur kepada orang yang akan peram anggur untuk jadikan minuman keras, maka tak dibenarkan. Seterusnya menjual khinzir ataupun babi ataupun bahagian-bahagian daripada babi. Seperti itu juga menjual babi tak dibenarkan. Tak boleh. Kerana apa tak boleh menjual babi dan juga bahagian-bahagian daripada babi ini? Kerana laisa bimalin mutaqawwam. Kerana babi tak dianggap sebagai harta yang bernilai. Walaupun bila orang buka bisnes babi dia jadi harta bernilai juga. Di sini kita nak beritahu tidak bernilai di sisi syarak. Syarak kata tak ada nilai. Seperti itu juga menjual bahagian-bahagian khinzir. Majoriti di kalangan ulama tidak membenarkan perkara ini. Dan di sana ada satu pendapat Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini pendapat daripada ulama Maliki. Dia menyatakan harus menjual bulu babi. Bulu babi itu harus jual. Seperti mana harus menjual bulu bangkai. Bulu bangkai boleh jual, babi pun boleh jual. Kemungkinan pendapat Ibnul Qasim daripada mazhab Maliki ini, kemungkinan pendapat dia ini terbina di atas menyatakan khinzir ini najasatul khinzir wa hurmatul intifa' bihi muqtasirun ala lahmihi, menunjukkan khinzir ataupun babi ini, kalau ikut pendapat Ibnul Qasim, kemungkinanlah maksudnya babi ini haramnya adalah pada dagingnya sahaja, dan haram untuk mengambil manfaat najis babi, ataupun tak boleh mengambil manfaat hanya terbatas kepada daging. Sebab Quran menyatakan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir.
daging babi. Quran tak sebut selain berdaging babi. Tapi kita kena faham, bila saya sudut balaghahnya, zikrul juz'i wa iradatul kull, sebut bahagian yang main, bahagian utama saja, daging. Kalau bahagian utama pun tak dibenarkan, tulang, bulu, tu semua bahagian-bahagian sampingan lagi tak dibenarkan. Jadi Ibnu Qasim kemungkinan dia kata, pendapat dia kata harus jual babi, harus menjual bulu babi, berkemungkinan dia menyatakan haram tersebut terbatas hanya kepada daging sahaja. Ataupun annal khinzir laisa najisal ain, ataupun Ibnu Qasim berpendapat dalam mazhab Maliki ni, ini bukan majoriti mazhab Maliki, Ibnu Qasim salah seorang di kalangan ulama Maliki, berkemungkinan dia berpendapat khinzir ini bukan najis ain. Mana khinzir ni bukan najis, bukan bila kita sebut tentang najis ain, benda tu sendiri najis. Bila sebut tentang anjing, anjing tu sendiri najis. Kucing tidak najis, lembu tidak najis, ataupun keledai tidak najis, harimau pun tidak najis, kita boleh pegang. Itu sebab dia bukan najis ain. Bila sebut tentang najis ain, benda tu sendiri bernajis dan tak boleh disucikan. Wa in kana muharraman, walaupun dia ada, babi tadi diharamkan, dia bukan najis walaupun dia diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia dua benda yang berbeza, najis dan haram. Babi, Ibnu Qasim berkemungkinan menyatakan babi tetap haram, cuma dia bukan najis ain. Najis ain ni maksud babi tu macam kita sentuh harimau macam tu lah, kita sentuh benda-benda binatang-binatang lain. Yang dimaksudkan dengan rijis, najis, dalam ayat Al-Quran, Quran menyebutkan najis apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Dalam ayat yang lain ada disebutkan fa innahu rijsun, sesungguhnya dia adalah rijis. Rijis ni ulama kalau mengikut pendapat daripada Ibnu Qasim berkemungkinan maksudnya adalah qabih, benda yang kotor, benda yang keji, tapi tidak najis. Sebahagian di kalangan ulama menisbahkan pendapat ini kepada Imam Malik. Sebenarnya bukan pendapat Imam Malik. Sebahagian ulama menisbahkan pendapat ini kepada Imam Malik. Sebenarnya dia adalah pendapat daripada Ibnu Qasim, berkemungkinan maksud daripada Ibnu Qasim. Wa illam ajidhu bihadza ta'bir fi kutubul Malikiyah, walaupun kita tak dapati ibarat ini yang menyatakan kemungkinan dia adalah bukan najis ain, kemungkinan maksud najis itu adalah kotor. Semua ini tidak didapati dalam kitab-kitab mazhab Maliki. Kemudian kita lihat asal mengenai dengan khinzir ataupun babi ini memang haram. Asalnya adalah haram dan juga najis. Fayurja'ul hukmu al-yawm ila aslih. Maka kita katakan kembalikan hukum hari ini kepada asal. Asalnya babi, anjing najis. Wa qad sya'al yawm, telah tersebar pada hari ini penggunaan bulu khinzir. Bulu pada berus gigi ataupun berus-berus yang lain untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Itu dah menjadi perkara biasa buat dengan bulu babi. Autus baru bihal judran, ataupun jadikan dia sebagai lemak, dia jadikan cat untuk cat dinding. Maka hukumnya tak boleh kita jual benda yang berkaitan dengan babi ini. Jual pun tak boleh, beli pun tak boleh, sebab kerana najis. Khinzir itu sendiri najis. Sebab kita boleh buat dengan perkara-perkara yang lain, tak semestinya bulu babi, bulu lain pun kita boleh buat. Jadi tak ada apa-apa keperluan. Amma jildul khinzir, adapun kulit babi itu sendiri, majoriti di kalangan ulama menyatakan haram mengambil manfaat daripada kulit babi, sebab dia najis ain. Melainkan satu riwayat daripada Abu Yusuf Al-Qadhi Abu Yusuf,
salah seorang di kalangan ulama mazhab Hanafi, dia menyatakan suci kulit babi. Suci itu tadi adalah dengan cara samak, sertu. Bila kita samak jadi suci, macam kulit haiwan-haiwan yang lain. Adapun mazhab yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad di sisi ulama-ulama Hanafi, selain daripada Imam Sarakhsi, selain daripada Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, hukumnya sama seperti majoriti di kalangan ulama, tidak suci daging kulit babi tersebut walaupun disertu, disamak. Seterusnya kita lihat jualan khamar, arak ataupun khinzir kepada orang selain daripada orang Islam. Okey, kita sebutkan bila mana dua orang Islam yang membeli arak orang Islam yang menjual orang Islam, maka hukumnya tak sah. Sebab apa tidak sah? Kerana tidak memenuhi kriteria syarat sah jual beli. Jual beli hendaklah benda tadi bermanfaat dan benda tadi harta yang bernilai. Arak tidak dianggap sebagai harta yang bernilai, maka hukumnya tak sah. Ataupun salah seorang orang Islam, seorang lagi orang kafir, sama ada orang Islam yang menjual, orang kafir membeli, ataupun orang kafir menjual, orang Islam membeli, hukumnya juga tidak sah. Adapun sekiranya dua-dua bukan Islam, yang menjual pun menjual minuman keras bukan Islam, yang membeli pun bukan Islam, sekiranya mereka berdua beri'tiqad, orang yang kafir yang bukan Islam ini, mereka beri'tiqad tidak haram, kepercayaan mereka tidak haram arak ni, maka jualan arak kedua-dua orang kafir ni, penjual dan pembeli, hukumnya sah di sisi mereka. Sebab apa sah? Ibnu Nujaim menyatakan, dia menyatakan illah ataupun sebab, kerana pengharaman arak ini tidak dikhitabkan, tidak ditujukan, masalah furu' ini tidak ditujukan kepada orang-orang kafir, bi annahuma halalun fi haqqihim, kerana arak di sisi mereka berdua halal, sisi penjual pembeli yang kafir tadi. Satu pendapat lain menyatakan mereka dikhitabkan, pengharaman arak ni ditujukan juga kepada orang kafir, iaitu haram, walaupun pengharaman tadi sabit pada hak mereka juga, tetapi mereka tidak dilarang untuk membeli ataupun menjual arak. Jadi di sini menunjukkan penjualan arak, penjual dan pembeli yang menjual arak yang bukan orang Islam, hukumnya sah. Sebab apa sah? Ada dua sebab. Sebab yang pertama menyatakan ditujukan pengharaman arak ataupun hukum-hukum furu' ini kepada orang Islam sahaja, bukan orang kafir. Pendapat satu lagi menyatakan ditujukan juga pengharaman arak kepada orang kafir, cuma pengharaman tersebut sabit pada hak mereka sabit, tetapi mereka tidak dilarang untuk membeli ataupun menjual arak. Kerana kita diperintahkan untuk meninggalkan arak ni, mereka tak diperintahkan untuk tinggal. Walaupun mereka diperintahkan juga untuk tinggalkan arak, tetapi tidak dilarang untuk menjual. Itu perbezaan dia. Menjual bangkai ataupun bahagian daripada bangkai. Bila sebut tentang bangkai, sebenarnya sama juga seperti mana babi, seperti mana arak tadi. Dia satu bangkai ini dipanggil sebagai harta yang tidak mutaqawwam, yang tak ada nilai. Tak ada nilai di sisi syarak. Di sisi syarak tak ada nilai sebab dia bangkai. Bila tak ada nilai di sisi syarak, maka tak memenuhi kriteria syarat sah jual beli. Kerana syarat sah jual beli mestilah barang tersebut mal mutaqawwam, barang yang dianggap harta. Bangkai tak dianggap harta di sisi syarak, maka tak boleh jual dia. Wala bai'u ayyi juz'in tuhilluhu al-hayatu minha, dan tidak boleh menjual
apa-apa bahagian yang ketika hidupnya halal, tak boleh jual apa-apa bahagian daripada dia. Contohnya bulu kambing lah, bulu kambing biri-biri, kita cukur, kita jual, halal walaupun kambing tu masih hidup. Kita ambil bulu, dia jual. Kalau di Australia, seekor kambing punya bulu $400 kalau tak salah, $400. Bulu kambing saja 400 ke 40, saya dah lupa lah. Cuma bila mana dia jadi bangkai, maka tak boleh jual apa-apa bahagian daripada bahagian haiwan tersebut. Fala yajuzu bai'u jildiha qabla ad-dabghi, dan tak boleh juga menjual kulit bangkai sebelum ia disamak. Kalau lembu kena langgar, jual kulit lembu tak sah. Kena samak dulu baru jual, sah. Samak dulu, jual, baru sah. Kena sertu. Dalam bahasa moden dia panggil sertu. Wa yajuzu bai'uha ba'da ad-dabghi, dan harus menjualnya selepas samak. Sebelum samak tidak dibenarkan menjual kulit haiwan tersebut, kulit haiwan bangkai tadi, kerana kulit tadi akan menjadi suci dengan samak. Bila tak samak, dia tak suci. Bila tak suci, tak sah jual beli. Fayahillul intifa' bihi fi ghairil akal bil ittifaq. Halal mengambil manfaat dengan kulit bangkai selain daripada makan. Nak buat beg ke, nak buat apa pun, buatlah. Yang penting jangan makan. Itu sebulat suara di kalangan ulama. Amma ajza'ul maitah, adapun bahagian-bahagian anggota daripada bangkai yang tidak halalnya ketika hidup, maka zahirnya boleh diambil manfaat dengannya, kerana dia dianggap sebagai harta dan tidak dilarang untuk menjual ataupun membelinya. Contohnya seperti bulu dia, tulang dia, paruh dia, ataupun kalau kuda kita panggil sarung kaki dia tu. Di sisi Imam Abu Hanifah, di sisi Imam Malik menyatakan boleh, harus menjual bahagian-bahagian yang bangkai tadi. Bahagian-bahagian bangkai, kuda mati kena langgar contoh, maka boleh ambil bahagian-bahagian dijual. Dan ni juga mazhab di sisi Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Adapun Imam Syafi'i sedikit berbeza dengan pendapat daripada majoriti di kalangan ulama. Tiga mazhab tadi, mazhab Syafi'i menyatakan semua anggota bangkai adalah najis, tak halal mengambil manfaat berdasarkan keumuman nas, teks daripada hadis, iaitu pada pengharaman hukum bangkai tersebut. Jadi Imam Syafi'i tak membenarkan, tak halal, sebab dia najis. Bila mana lembu kena langgar mati, kambing kena langgar mati, tak boleh kita ambil bahagian, ataupun kuda kita ambil bahagian kaki dia, kita bahagian ekor dia kita jual, kulit dia kita jual, tak boleh. Dia najis, kena samak dulu kalau nak kulit. Yang lain tak najis, yang lain najis. Majoriti di kalangan ulama mereka mengambil dalil daripada Nabi SAW, annahu kana lahu mushtun min aj wa huwa azmul fil. Ambil tulang gajah, tak apa nama dia punya yang sebelah apa, gading, gading dia, itu boleh, seperti mana diriwayatkan daripada Nabi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Ibn Abbas kata, innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal maitati lahmaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bangkai ni daging dia, mengharamkan daripada bangkai ni daging dia. Adapun kulit, bulu, maka tidak mengapa.
Itu daripada Sunan Daruqutni. Dan perbahasan mengenai perkara ini juga panjang dalam syarah Sahih Muslim. Walau bagaimanapun, kesimpulannya benda-benda bangkai ini semua najis, melainkan bila disamak ataupun buat sesuatu yang boleh jadi halal, maka dia akan jadi halal. Kemudian kita lihat sesuatu yang terpisah pada ketika hidup, kana tahiran walau kana fihi hayah la najisa bi faslihi. Ketika mana dia hidup suci, bila ketika mana terpisah pada ketika hidup dia suci. Tapi bila ketika mana dia hidup suci, terpisah dia jadi najis. Ma'ubina min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang dipisahkan daripada benda yang hidup, maka dia adalah bangkai. Contohnya haiwan, bulu dia, bulu haiwan yang tak boleh dimakan. Bulu haiwan tak boleh dimakan, bulu harimau ke singa ke, kena pada pakaian kita, najis. Sebab walaupun harimau tersebut, singa tersebut hidup, ataupun monyet, beruk, tak boleh makan monyet ataupun beruk. Bila bulu dia ataupun apa yang tertanggal telinga dia ke tertanggal, najis. Telinga tu najis, haiwan tu tidak najis. Apa yang tertanggal daripada haiwan yang hidup yang tak boleh dimakan, maka dianggap sebagai najis. Berbeza dengan haiwan boleh dimakan. Naik kuda, kuda boleh makan, kita naik dia tak, bulu kena pada seluar kita, tak najis. Lembu, kerbau lekat dekat kita, tanduk dia ke patah, tidak najis. Sebab walaupun dalam hadis kata ma'ubina min hayyin, apa yang terpisah daripada binatang yang hidup jadi najis, ini maksudnya binatang hidup yang tak boleh dimakan. Binatang hidup boleh dimakan, lembu ataupun kerbau tanduknya patah, tidak najis, tidak najis. Kucing najis. Tapi bila kucing tadi dah Nabi bagi tahu dalam hadis, selalu berpusing, sentiasa berpusing-pusing bersama dengan kita, maka dia tidak, dia najis, tapi najis yang dimaafkan, diberi kemaafan lah. Sebab dia kita tak boleh nak elak. Kucing kita bagi mana pun ada, dalam surau pun ada, nak keluar surau pun ada. Semua tutup pintu pun, orang yang masbuk datang buka pintu, terlupa tutup, dia masuk balik. Jadi kucing ni antara yang dimaafkan lah, walaupun dia najis. Wal hayawan alladhi zubiha aw qutila bighairi zakatin syar'iyyah fi hukmil maitah syar'an. Haiwan yang disembelih ataupun yang dibunuh tapi bukan cara penyembelihan syarak, maka dia juga dianggap sebagai bangkai di sisi syarak, di sisi syariat. Sebab dalam penyembelihan dia kena putus urat halqum, urat mari, dia kena putus urat pernafasan dan juga urat makanan. Kalau tak putus maka tak sah, itu wajib. Ya, ada pun wadajain, urat yang antara dua, di antara dua urat makanan, ada dua urat yang halus, itu dipanggil wadajain. Wadajain tidak wajib. Tak boleh menjual binatang yang tercekik. Binatang yang tercekik, binatang yang jatuh dari tempat tinggi, jatuh mati, kemudian jual, maka hukumnya tak sah. Binatang yang disembelih tidak menyebut tak menyebut bismillahirrahmanirrahim secara sengaja, itu majoriti di kalangan ulama kata tak sah. Majoriti ulama, pendapat jumhur. Adapun pendapat dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan harus meninggalkan bacaan bismillah dengan sengaja. Sebab bismillah tu mazhab kita kata sunat, mazhab yang lain wajib. Wajib. Cuma di sisi sebahagian mazhab ada yang kata wajib itu bagi orang yang tak terlupa. Kalau dia terlupa,
maka tidak mengampun. Bila tak baca bismillah, maka hukumnya harus menjual, harus membeli binatang tersebut. Sebahagian di kalangan ulama mendakwa, ulama fiqh, mereka mendakwa pendapat Imam Syafi'i ini adalah bertentangan dengan ijma', maka tidak diambil kira. Sehingga Ibnu Abidin berkata, "Lau ba'a," kalau seseorang itu menjual matrukat tasmiyah amdan, dia jual satu binatang yang tak baca bismillah dengan sengaja, sembelih tak baca bismillah. Lau ba'a matrukat tasmiyah amdan muslimun yaqulu bihallihi ka Syafi'i nahkum bi butlani bai'ihi. Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, dia kata seseorang Islam yang menjual binatang yang disembelih tapi sengaja tak nak baca bismillah, kemudian dia kata aku ikut mazhab Syafi'i yang menyatakan halal, maka Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi dia menyatakan kami hukumkan jual beli tersebut batal, tak sah. Tidak sah kerana dia bertentangan dengan nas, teks daripada Quran. Sebab tu kita sebutkan tadi, sebahagian di kalangan ulama fiqh mereka menyatakan pendapat Imam Syafi'i ini mukhalif, bertentangan jelas dengan ijma' di kalangan ulama. Tapi pendapat ni kita fala yu'tabar, maka tak diambil kira pendapat Imam Syafi'i. Sebab Quran kata wala ta'kulu fakulu mimma zukira rasmullahi alaih, kamu makanlah binatang yang disebut bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, jangan kamu makan binatang yang tak disebutkan bismillah, tak baca bismillah ketika sembelih. Walau bagaimanapun kita menyatakan ini adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, iaitu sebahagian mazhab menyatakan ini, sebahagian mazhab menyatakan tidak wajib. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebenarnya tidak bertentangan dengan ijma'. Tidak bertentangan dengan ijma'. Imam Al-Kasani rahimahullahu ta'ala, mazhab Hanafi ke Imam Kasani, menyatakan wal mas'alatu mukhtalafah. Masalah ni masalah khilaf di antara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala ba'da dhalik, Imam Al-Kasani menyatakan, dia kata apa, wa nahnu la nutliqu ismal muharram ala matruki tasmiyah, kami tak menyatakan secara mutlak ismal muharram, tak menyatakan secara mutlak binatang tersebut diharamkan kepada orang yang tak baca bismillah ketika penyembelihan. Kerana pengharaman secara mutlak ini, apa yang sabit pengharamannya dengan dalil qat'i, sedangkan tidak didapati pada mahallil ijtihad, pada tempat ijtihad ini, idza kana al-ikhtilaf baina ahli diyanah, apabila berlaku perselisihan di antara ahlu diyanah, orang-orang agama. Bila berlaku perselisihan di antara orang-orang agama dalam masalah ijtihad, kita tak boleh kata kafir. Cuma kita boleh menyatakan hukumnya sekadar makruh sahaja. Wa innama nusammihi makruhan. Makruh ataupun haram, tapi haram pada i'tiqad. Bukan tak boleh kata binatang itu haram, tapi perbuatan dia haram boleh kita katakan. Kemudian kita lihat hukum gelatin. Gelatin ini adalah satu maddah sa'ilah tusta'mal fil adwiyah, satu benda yang digunakan pada ubat-ubat ataupun sebahagian makanan. Gelatin. Bila sebut tentang gelatin ni, satu bentuk proses kimia lah.
selalunya diambil daripada kulit haiwan ataupun tulang haiwan. Apa hukum dia gelatin ini? Maka ulama menyatakan sekiranya haiwan tersebut haiwan yang halal dimakan dagingnya, diambil daripada tulang lembu, diambil daripada tulang kambing contohnya, diambil daripada ikan, maka hukumnya adalah halal. Itu tidak ada kemusykilan apa-apa. Tetapi bila mana diambil daripada lembu, gelatin tadi diambil daripada lembu, tulang lembu yang tak disembelih, maka itu tak dibenarkan. Kama huwal hal fil murakkabat ad-dawaiyah wal ghizaiyah allati tustawradu min biladi ghairil muslimin. Terutamanya gelatin daripada negara diimport daripada negara yang bukan Islam datang ke sini. Perlu berhati-hatilah. Selalu kita ada yakin, mereka akan pantau benda ni. Selalunya gelatin ini dia untuk apa? Untuk melembutkan makanan seperti roti, kek, ataupun untuk membanyakkan buih seperti susu, ataupun untuk memekatkan makanan, memekatkan perisa seperti sos yogurt ke, ataupun yang benda-benda yang kita boleh keraskan. Dan juga untuk menstabilkan produk tersebutlah. Macam-macam boleh gelatin ni. Ada pun gelatin yang diambil daripada kulit binatang yang tidak disembelih, maka sebahagian di kalangan ulama contemporary dia menyatakan hukumnya halal. Sebab apa? Lianna qita'at al-julud tamurru bi'amalin kimiyawi tanqalibu bihi mahiyatuha. Dia kata sebenarnya walaupun binatang tak disembelih, ambil tulang lembu, sebenarnya bukanlah diambil daripada tulang lembu tu, dia telah diproses kimia sampai hilang, bukan daripada tulang lembu. Macam itulah, bukan nama dia ambil daripada tulang lembu dah. Memang asalnya ambil tulang lembu, tapi bila diproses maka akan jadi istihalah, hilang yang diambil daripada tulang lembu tadi. Itu pendapat sebahagian, bukan majoriti tu, sebahagian di kalangan ulama contemporary, dan berpegang dengan pendapat satu pandangan daripada ulama Hanafi. Jadi kita katakan gelatin ini dia tak berlaku istihalah, tak berlaku perubahan. Bila diambil daripada tulang, kalau tulang babi, diambil daripada tulang babi, walaupun dah hilanglah bentuk kesan tulang babi tersebut, walaupun dah hilang, tetap hukumnya haram sebenarnya. Sekarang tak berlaku istihalah, hilang bentuk, walaupun bentuk dah hilang tapi tidak hilang sebenarnya. Yang hilang tu seolah-olah dia satu perbuatan untuk membersihkan dia. Contoh diambil daripada kulit binatang tak disembelih, bila diambil dan diproses, hilang. Yang bentuk kulit tadi itu dia ambil daripada kulit, dia hilang. Sebenarnya hilang tersebut sebagai membersihkan je. Tetap sebenarnya hukumnya masih tidak dibenarkan. Kesimpulan dia, gelatin ini sekiranya diambil daripada binatang, daripada tulang binatang yang diproses, dijadikan gula-gula, dijadikan manisan, ataupun dijadikan kapsul yang letak ubat dan kapsul luaran tu untuk ubat-ubatan, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Sesungguhnya gelatin yang diambil daripada apa? Daripada kulit haiwan ataupun tulang haiwan yang tidak disembelih, maka hukum tidak dibenarkan. Walaupun sebahagian ulama di sana membenarkan, dan juga mereka kata harus menggunakannya fi ghairil akal, selain daripada makan. Gelatin untuk binatang yang tak disembelih boleh digunakan, hukumnya harus suci. Ambil daripada tulang lembu yang tak disembelih, ambil daripada tulang
apa-apalah, daripada ikan ke apa ke, kulit haiwan yang tak disembelih, benda tersebut suci, tetapi tak boleh digunakan untuk makan. Itu sebulat suara di kalangan ulama Hanafi. Adapun mengambilnya untuk makan, pendapat yang sahih, yang muftabih, yang difatwakan di sisi ulama Hanafi, hukumnya tak dibenarkan. Tetapi di sana ada satu pandangan di sisi ulama Hanafi, di sisi ulama Syafi'i, yang menyatakan harus makan. Sebab benda tersebut suci, harus makan. Walaupun dia tak disembelih, diambil tulang haiwan yang tak disembelih, diambil daripada kulit haiwan yang tak disembelih, diproses. Satu pandangan di sisi ulama Hanafi dan juga satu pandangan di sisi ulama Syafi'i mengharuskan memakannya dan mengharuskan pembuatan, terutama dalam buat ubat, kapsul, dia perlukan bahan ini. Tapi ulama Syafi'i dan juga Hanafi, walaupun ada satu pandangan yang membenarkan, tapi mereka letak guideline, garis panduannya, dengan syarat tidak diambil daripada tulang babi ataupun kulit babi. Haiwan yang tak disembelih masih boleh diambil kira untuk keperluan perubatan, ubat. Selain, tapi untuk kulit babi dan juga tulang babi, jilatin daripada kulit babi, tulang babi tidak dibenarkan. Adapun pada selain daripada tujuan perubatan, maka sepatutnya ulama mengatakan kita jauhkan daripada makan. Jauhkan diri daripada memakan bahan tersebut. Tapi untuk perubatan itu diberi kemaafan lah. Kita lihat sikit lagi mengenai dengan darah. Darah ini najis juga. Jual beli darah pun najis juga. Sebulat suara di kalangan ulama fiqh menyatakan najis ni darah ni najis dan tak boleh jual darah. Itu sebulat suara di kalangan ulama. Tak ada yang kata ulama benarkan jual darah. Darah hati ayam, hati dibenarkan jual. Hati pun daripada darah juga, hati ayam. Tetapi dia darah yang dah beku lah, dia jadi hati. Itu dibenarkan jual lah. Tapi jual darah semata-mata ini tidak dibenarkan. Wa qad sya'a fi asrina at-tadawi, telah tersebar di kalangan pada zaman kita ini perubatan dengan binaqli dami insan ila insan akhar, pindahkan darah. Ada sebahagian manusia dia kurang darah, perlukan darah orang lain. Bila perlukan darah orang lain, pada ketika itu boleh beli ataupun tidak. Ulama kontemporari mereka memfatwakan, iaitu hukumnya harus apa? Harus berjual beli darah apabila tidak didapati ubat lain. Mana memang tak ada cara lain, kena beli darah, terpaksa kena beli. Itu dipanggil dalam situasi darurat, terpaksa dibenarkan. Tetapi ulama-ulama kontemporari mereka melarang menjual darah ini selagi mana tak sampai ke tahap darurat. Selagi ada ubat lain, ada cara lain, usahakan. Tak boleh beli darah. Kalau sumbangan darah tak apa, sumbang derma darah itu boleh. Kerana mereka tak benarkan untuk jual darah kerana kemuliaan manusia. Darah manusia ni mulia. Bila berkait dengan manusia, dia mulia. Manusia hidup ke mati ke mulia. Kita tak boleh pijak dia. Kita nak mandi jenazah pun kena mandi, kena pegang lembut-lembut, gosok lembut-lembut, seperti mana dia hidup. Kita tak boleh tekan dia, kita tak boleh bakar dia, kita hormati dia seperti mana dia hidup. Darah yang ada dalam diri dia juga tak boleh jual, sebab manusia ni mulia, bukan untuk dijual beli. Walakin, tetapi sekiranya ada keperluan darurah, ada keperluan yang bersangatan untuk tujuan perubatan dan tidak didapati orang nak derma darah pada ketika itu, adakah dibenarkan untuk membeli? Maka zahirnya hukumnya harus.
kita bayar duit beli darah, harus. Kalau perempuan yang bersalin, kadang-kadang ditumpah darah, kurang darah. Kalau hospital swasta ada sebahagian tidak ada stok darah, sikit terpaksa kena beli. Kalau terpaksa itu dibenarkan, situasi darurah lah. Ya. Kalau kita menderma darah, kita tak jual, tapi kita dapat keistimewaan. Misalnya bila kita derma sekian banyak, kita dapat keistimewaan duduk kalau masuk hospital, duduk kelas tamu misalnya. Boleh, itu boleh. Boleh. Dia jual ni mana dia bagi kita ada buat perjanjian dengan dia. Kamu derma darah, aku akan bagi sekian-sekian. Tapi kalau derma darah, dia sediakan tempat yang selesa untuk kita lah, tidur, sediakan makan, bagi makan kita. Bukan kita minta apa pun, kita tak minta apa, tak ada perjanjian apa-apa, cuma dia nak bagi keselesaan. Sebab kita buat baik dengan dia, kita buat baik dengan bagi sumbangan, maka dia balas dengan sumbangan yang lain. Itu boleh. Itu bukan, tak termasuk dalam jual beli. Itu seperti mana memberi hadiah lah, memberi keistimewaan. Okey, tidak boleh bagi penjual mengambil saman, iaitu saman ni maksudnya harga nilai darah tersebut. Qiyas dia seperti mana ulama sebutkan pada bulu babi, yang mana mereka mengharuskan mengambil nilai bulu babi ni ketika mana situasi darurat. Samalah dalam masalah darah ni, mereka tak benarkan, ulama tak benarkan untuk mengambil apa-apa upah, mengambil apa-apa nilai bayaran daripada darah yang kita sumbangkan, melainkan hanya sumbangan semata-mata. Sebagai ulama menyamakan dilarang perkara ni seperti mana kita menjual bulu babi. Bulu babi tak dibenarkan, begitu juga dengan darah manusia. Dan seperti itulah juga telah memfatwakan Al-Allamah Mufti Muhammad Syafi' rahimahullahu ta'ala dalam risalah Urduniyah dalam masalah menanam anggota dalam tubuh kita. Itu juga tidak dibenarkan. Seperti itu juga digunakan darah pada zaman kita ni untuk memberi suntikan kepada ayam. Digunakan darah. Wa umumun nusus fi najasati dam yaqtadi adami jawazi zalik. Ulama menyatakan secara umumnya hukum tidak membenarkan perkara ini. Tidak boleh suntik ayam dengan darah manusia, tidak dibenarkan. Untuk bagi besar ke apa, tidak dibenarkan. Ulama fiqh mereka berbeza pendapat mengenai harus memberi makan kepada haiwan dengan sesuatu yang bernajis. Ulama Hambali mengharuskan perkara ini, adapun sebahagian ulama yang lain tidak membenarkan perkara ini. Bagi haiwan makan najis, apa-apa najis lah, darah ke apa ke, adakah dibenarkan ataupun tidak, ulama berbeza pendapat. Perbahasannya agak panjang lah. Cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.